warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya ucapkan kepada pensyarah saya iaitu Profesor Madya Dr. Nur Azimah binti Zakaria. Okay, saya Natasha binti Zainal Abidin daripada ISMP Kesusasteraan Melayu. Hari ini saya akan membuatkan satu kritikan berdasarkan buku penterjemahan yang saya pilih, iaitu buku penterjemahan yang bertajuk Laila Majnun, iaitu karya Nizami. Okey, buku ini diterjemahkan oleh Dede Aditya Kaswa, di mana diadaptasikan prosa oleh Kualitanya serta terbitan Black Publishing. Okey, terlebih dahulu kita beralih pada Laila Majnun. Siapa yang tak kenal cinta yang satu ini? Hampir masyarakat sedunia mengenali dengan nama Laila Majnun, yang berarti kegilaan dalam cinta. Okey, naskah Laila Majnun ini merupakan terjemahan daripada Lailu Majnun, iaitu karya Nizami, seorang penyair sekaligus sufi daripada Persia. Okey, kisah Laila Majnun adalah kisah Laila Majnun bermula ketika seorang kabilah Bani Amir ingin mempunyai seorang anak, dan akhirnya seorang anak lelaki tampan bernama Qais telah dilahirkan. Qais merupakan seorang pemuda yang sangat tampan yang disukai oleh rakan-rakan yang lain. Suatu ketika dia menjalinkan hubungan dengan seorang gadis Khatibiyah yang bernama Laila. Mereka jatuh cinta ketika berada di dalam kelas, dan Qais jatuh cinta kepada Laila. Okey, ibu bapa Laila ni tidak suka anak mereka berselingkuh dengan Qais, dan kemudian mereka dipisahkan. Majnun menjadi putus asa dan menjadi marah serta mempunyai nama panggilan Majnun, iaitu dikenali sebagai orang gila. Beberapa kali dia ingin bertemu Laila, tapi usahanya selalu gagal. Akhirnya Laila dijodohkan oleh orang tuanya dengan seorang pemuda lain yang Laila sendiri tidak inginkan. Akhirnya Laila berkahwin dengan orang yang memukul Qais dengan kuat. Walaupun Laila sudah berkahwin, namun Laila tetap mencintai Qais hingga akhirnya suami Laila meninggal dunia. Apa yang terjadi ialah setelah suami Laila meninggal dunia, Qais sudah siap untuk menyatukan cinta mereka, tapi sayangnya Qais sudah gila. Dia kemudian meninggalkan Laila. Okey, tidak lama kemudian Laila mati diikuti Qais yang meninggal di kubur Laila. Boleh kita lihat bahawa cinta yang utuh apabila si Majnun, iaitu Qais, mati di atas pusaranya Laila. Okey, Laila dan Majnun ini adalah pasangan abadi dari syurga. Semasa mereka dilahirkan di dunia, mereka saling mencintai dan setia walaupun terpaksa dipisahkan oleh keluarga mereka sendiri. Walaupun Majnun ini dia kehilangan unsur manusia dan berkawan dengan haiwan ataupun dikenali dengan makhluk hutan, Laila menjalani perkahwinan paksa dengan lelaki yang tidak pernah dapat menyentuh keperawannya, sehingga akhirnya Tuhan mempertemukan mereka kembali dalam pelukan kematian. Seperti yang saya beritahu tadi, mereka Qais sanggup tunggu Laila di pusaranya setelah mengetahui Laila meninggal dunia, dan Qais juga meninggal dunia di atas pusara tersebut. Laila Majnun ini juga dikenali sebagai Laila dan lelaki gila menurut bahasa Arab, iaitu Majnun. Yang dapat kita tahu, cerita ini merupakan cinta klasik dari Timur Tengah. Ia berdasarkan kisah benar tentang seorang pemuda yang bernama Qais ibn al-Munawwalah, iaitu merupakan bahasa Arab dari utara semenanjung Arab bersama era dinasti Sumayyah dan pada abad ke-7. Terdapat dua versi cerita ini. Menurut versi pertama, pemuda ini dia menghabiskan masa mengembala kambing bersama sepupunya Laila semenjak kecil sehingga berkutiknya cinta di antara mereka, dan ia juga merupakan cinta pandang pertama. Dalam versi kedua pula ialah pemuda ini, iaitu yang dinamakan Qais, menjadi gila apabila ayah Laila melarang mengahwini Laila. Atas sebab ini, pemuda ini dipanggil Majnun Laila, yang bermaksud menjadi gila kerana Laila. Okey, orang kampung memanggil Majnun kepada Qais kerana sikap ketidakwarasan apabila mereka dipisahkan oleh keluarga Laila. Daripada pemuda inilah dikatakan lahirnya pelbagai puisi Arab yang menggambarkan gejolak cinta antara pasangan kekasih. Seperti yang kita tahu, cinta antara kekasih apabila dihadap akan menimbulkan teori, di mana saya akan memilih satu teori yang akan saya kaitkan dengan karya Laila Majnun ini, yang saya fikir relevan, yang boleh saya kaitkan teori tersebut dengan jalan-jalan cerita yang terdapat dalam novel ini. Okey, saya akan mengambil satu teori yang
akan dikaitkan dengan novel ini, iaitu saya memilih teori keperluan hierarki Abraham Maslow, di mana Abraham Maslow ni merupakan pelopor kepada psikologi kemanusiaan. Okey, dalam teori ni dia menerima tentang adanya tenaga manusia untuk berkembang dengan sihat. Okey, Maslow ni dia memandang manusia dengan penuh optimis, di mana menurut Maslow dengan mengkaji manusia yang tak normal, yang terganggu jiwa dan emosinya, iaitu berarti kita ni akan menafikan kewujudan positif manusia seperti ketenangan, kegembiraan dan lain-lain. Okey, menurut pandangan Maslow terhadap personaliti manusia ialah manusia ni dia memiliki kebebasan, di mana kebebasan yang dimiliki manusia akan menentukan manusia yang sempurna dan dapat mencapai apa yang diingini dalam kehidupan. Okey, untuk teori keperluan hierarki Abraham Maslow ini juga dikenali sebagai teori hierarki keinginan. Okey, saya akan menerangkan tentang berkaitan teori hierarki keinginan ini dengan jalan cerita yang terdapat dalam Laila Majnun. Okey, terlebih dahulu saya akan memberitahukan bahawa saja dalam teori keperluan hierarki Abraham Maslow ini terdapat 5 elemen ataupun 5 perkara. Okey, yang pertamanya ialah keperluan fisiologi, di mana keperluan fisiologi ini merupakan keperluan utama oleh setiap individu, iaitu makanan, tempat tinggal, tidur, rehat dan sebagainya. Okey, yang kedua adalah keperluan keselamatan, di mana seperti yang kita tahu keselamatan ini merupakan perkara yang paling penting yang harus kita amalkan dalam kehidupan seharian, kerana di luar sana kebanyakannya perkara yang akan mendatangkan bahaya kepada diri kita sendiri. Oleh itu, dalam teori keperluan hierarki Abraham Maslow juga turut beliau selitkan tentang keperluan keselamatan. Okey, yang ketiga ialah keperluan kasih sayang, di mana seperti yang kita tahu kasih sayang ni akan terjalin erat antara satu sama lain dan akan merapatkan lagi ukhuwah antara ibu bapa dengan anak-anak, dengan rakan-rakan, dengan rakan sekerja, dengan guru dan banyak lagi. Okey, saya beralih pula kepada yang keempat, iaitu penghargaan kendiri. Okey, penghargaan kendiri ini seperti yang kita tahu, dia ini merupakan pengiktirafan dalam diri kita sendiri, di mana penghormatan diri yang diberikan oleh orang lain dan mendapat kemasyhuran daripada orang lain. Okey, itu merupakan penghargaan kendiri. Okey, kita beralih kepada elemen yang terakhir yang terdapat dalam teori keperluan hierarki Abraham Maslow, iaitu keperluan kesempurnaan kendiri, di mana kesempurnaan diri seseorang ni adalah berbeza dengan orang lain dan tidak akan sama, kerana kesempurnaan kendiri masing-masing mempunyai kelebihan serta kekurangan yang tersendiri. Okey, itu merupakan lima elemen yang terdapat dalam teori hierarki keinginan Abraham Maslow. Okey, saya akan meneruskan kepada perkaitan keperluan-keperluan tersebut dengan jalan cerita yang terdapat dalam novel Laila Majnun ini, dan saya akan membuat perkaitan dengan teori tersebut. Okey, dari segi keperluan fisiologi, seperti mana yang saya beritahu tadi, keperluan fisiologi ni adalah keperluan utama oleh setiap individu, di mana contohnya kita memerlukan pakaian, kita memerlukan makan minum, kita memerlukan tempat tinggal untuk berehat, seperti juga yang terdapat dalam novel Laila Majnun ini. Walaupun contohnya saya ambil ketika Qais iaitu Majnun telah menjadi tidak terurus, di mana beliau tinggal di hutan bersama haiwan-haiwan, namun tanggungjawab ibu bapanya tidak pernah terlepas untuk memberikan keselesaan kepada Majnun, di mana walaupun Majnun tinggal di dalam hutan tersebut, namun kedua ibu bapanya sentiasa menghantar makan dan minum untuk Qais, serta menyediakan tempat tinggal untuk Qais berehat, walaupun beliau telah hilang keyakinan diri untuk berhadapan dengan orang ramai, namun kedua ibu bapanya masih lagi menyediakan keperluan yang diperlukan oleh Qais yang sewajarnya diberikan kepada oleh seseorang individu, di mana keperluan fisiologi amat diperlukan untuk kita survive, untuk kita meneruskan kehidupan. Okey, kita beralih pula kepada keperluan teori hierarki keinginan yang kedua, iaitu keperluan
keselamatan. Okey, keselamatan ni amat penting bagi kita untuk memastikan bahawa diri kita ini tidak terdedah kepada bahaya, seperti mana juga dilakukan oleh kedua ibu bapa Laila. Mereka amat merisaukanlah, orang kata beliau membimbangkan keselamatan Laila kerana Majnun sudah hilang waras atau lebih dikenali sebagai gila, dan untuk mengelakkan Laila berjumpa dengan Majnun, kedua ibu bapa Laila mengambil keputusan untuk mengurung Laila di dalam bilik agar menjamin keselamatan, dan agar mereka tahu dengan mengurung Laila, Majnun tidak akan dapat berjumpa Laila. Oleh itu mereka mengambil keputusan untuk mengurung Laila di dalam bilik agar tidak berjumpa dengan Qais ataupun dikenali sebagai Majnun. Okey, kedua ibu bapa Laila membuat keputusan sedemikian adalah kerana risau bahawasanya dengan keadaan Qais itu akan mengapa-apakan Laila dan akan menggugat keselamatan Laila, kerana mereka amat menyayangi Laila. Okey, di situ kita dapat lihat berlakunya jalinan kasih sayang antara kedua ibu bapa dan juga anak-anak juga, kedua ibu bapa dan anak-anaknya. Okey, di sini dengan beliau mencurahkan kasih sayang tersebut dengan menjaga keselamatan Laila daripada Majnun, takut diapa-apakan oleh Majnun. Okey, kita selesai kepada keperluan keselamatan. Okey, kita beralih pula kepada keperluan kasih sayang. Okey, seperti yang kita tahu, di mana keperluan kasih sayang ni adalah untuk dihargai, sukar untuk dicapai, terutamanya keadaan masyarakat yang sentiasa berubah menurut Abraham Maslow. Okey, contoh antara contoh yang dapat dikaitkan jalan cerita Laila Majnun ini dengan keperluan kasih sayang adalah Majnun sangat menyayangi Laila. Seperti yang kita tahu, beliau sehinggakan menjadi gila kerana teramat mencintai Laila, dan percintaan mereka itu telah diputuskan oleh keluarga Laila. Namun halangan percintaan antara Laila dan Majnun tidak berakhir di situ, di mana Majnun mengikuti Laila apabila beliau mengetahui bahawa Laila telah meninggal dunia, dan Qais telah pergi ke pusara Laila dan menunggu Laila di situ. Boleh kita lihat betapa utuhnya kasih sayang Majnun terhadap Laila walaupun Laila telah meninggal dunia, dan akhirnya Majnun juga telah meninggal dunia di atas pusara kekasihnya. Di situ cukup kuat kita, cukup utuh, cukup kuat kita kaitkan tentang keperluan kasih sayang dengan sikap Majnun terhadap Laila. Beliau tidak orang kata beliau tidak berputus asa untuk terus mencintai kekasihnya itu, sehingga kan beliau sanggup tunggu Laila di pusaranya sehingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Okey, kita beralih pula kepada keperluan penghargaan diri. Okey, berkaitannya dalam cerita ni adalah Qais ni merupakan seorang yang sangat tampan, seperti yang kita tahu, sangat tampan dan dapat kemasyhuran daripada penduduk-penduduk kampung, dan penduduk kampung kagum dengan melihat ketampanan serta kecerdasan, kebijaksanaan yang dimiliki oleh Qais, di mana beliau juga telah belajar tinggi sehingga mendapat pujian daripada orang ramai, serta beliau juga telah dibimbing oleh seorang guru yang termasyhur akan ketinggian ilmunya. Okey, di situ kita dapat melihat tentang keperluan penghargaan diri, di mana orang kampung semua sangat menyanjungi Majnun kerana beliau mempunyai wajah yang tampan, kecerdikan dalam berilmu, sehingga kan beliau dapat belajar dengan seorang ilmuwan yang termasyhur daripada negara tersebut. Okey, keperluan kesempurnaan diri juga, kesempurnaan diri seseorang ni adalah berlainan dengan yang lain. Oleh itu, kehidupan Qais sangat berbeza daripada orang lain, di mana beliau hanya bertemankan dengan haiwan kerana beliau dikira seorang yang gila, dan orang kampung takut untuk mendekati Qais, sehingga kan beliau beralih kepada hutan dan tinggal di hutan bersama haiwan-haiwan. Okey, itu merupakan teori keperluan hierarki Abraham Maslow yang terdapat dalam Laila Majnun. Okey, saya akan beralih pula kepada kritikan sastra dalam novel Laila Majnun ini. Okey, terdapat beberapa kritikan sastra yang telah saya pelajari daripada
novel. Okey, terdapat pelbagai ciri-ciri kritikan sastra. Yang pertama ialah kritikan sanjungan, kritikan teguran, kritikan penganalisian, kritikan saranan, dan yang keempat adalah kritikan pendekatan, di mana kritikan pendekatan ini terdapat dua cabang, iaitu yang pertama ialah intrinsik dan yang kedua ialah ekstrinsik. Okey, kritikan yang terakhir pula ialah kritikan penilaian. Okey, saya akan memberi kritikan terhadap buku Laila Majnun yang saya kira bersesuaian dengan contoh ataupun dengan ciri-ciri kritikan sastra yang saya pelajari. Okey, saya beralih kepada kritikan yang pertama yang akan saya kritik yang terdapat dalam novel Laila Majnun ini. Okey, kritikan yang pertama yang saya pilih adalah kritikan sanjungan, di mana kritikan sanjungan ni dia memuji karya ataupun pengarang yang telah menyalahkan bakat ataupun menyalahkan pemikiran yang bernas, di samping menampilkan elemen dalam karya yang baik dan menarik. Okey, contoh dalam novel Laila Majnun ini, okey, kritikan sanjungan yang pertama yang kita dapat lihat adalah sanjungan daripada masyarakat, di mana pada mulanya sebelum Qais mengenali Laila dan menjadi gila, orang kampung teramat menyanjungi Laila, teramat menyanjungi Majnun, di mana mereka sangat terpegun dengan ketampanan yang ada pada diri Majnun ataupun Qais, sehingga kan mereka merasa bertuah memiliki pemuda yang tampan serta celik ilmu pengetahuan. Majnun ni sebelum mengenali Laila, beliau telah belajar tentang ilmu agama dengan seseorang ilmuwan yang termasyhur di negeri tersebut. Okey, di mana kita berbalik pada kritikan sanjungan. Okey, selepas mereka mengetahui Majnun ini gila kerana dipisahkan oleh keluarga Laila, namun orang kampung mengetepikan sanjungan tersebut, sanjungan yang pernah mereka berikan kepada Qais. Lalu mereka menjadi satu kutukan, di mana mereka takut akan Qais kerana penampilan Qais telah berubah 360 darjah. Okey, maksudnya seperti mereka telah meminggirkan Qais sehingga Qais terpaksa berteman dengan haiwan dan tinggal di dalam hutan. Okey, itu merupakan kritikan sanjungan saya pilih berdasarkan novel Laila Majnun. Okey, saya beralih pula kepada kritikan yang kedua, iaitu kritikan penganalisian. Okey, kritikan penganalisian ini merupakan penyelidikan sesuatu karya untuk mengetahui keadaan dan keadaan yang sebenar, yang termasuk menentukan kedudukan, prestasi dan pencapaian. Okey, di mana dalam novel Laila Majnun ni, okey, saya meneliti tentang pemikiran dan tema yang terdapat dalam novel Laila Majnun ini. Okey, di mana contoh pemikiran tentang masyarakat, pemikiran yang kolot, boleh dikatakan pemikiran yang kolot, di mana ayah Laila telah memisahkan Laila dengan Qais dengan alasannya Qais tidak waras seperti orang lain. Namun mereka tidak mengetahui bahawa Qais menjadi gila disebabkan teramat-amat cinta kepada Laila. Oleh itu pemikiran kolot yang terdapat pada masyarakat dahulu menjadikan saya untuk mengkritik, untuk memilih kritikan penganalisian yang terdapat dalam novel Laila Majnun ini. Okey, walaupun terbukti Qais itu amat mencintai Laila dan keluarga Laila menolak lamaran keluarga Majnun kerana dipanggil Majnun adalah seorang orang gila. Okey, bagi pendapat saya tidak relevan ibu bapa Laila menyiksa hubungan Laila dan Majnun sehingga kan mengakibatkan Majnun menjadi tidak terurus dan dipanggil oleh ramai sebagai Majnun, iaitu orang gila. Oleh itu kritikan penganalisian ini bersesuaian dengan kiranya jalan ceritanya. Saya berpendapat bahawa pengkarya boleh membuat jalan cerita dengan memberi peluang kepada Laila dan Majnun untuk meneruskan kehidupan mereka agar jalan cerita novel ini akan menjadi lebih indah kerana mereka disatukan dengan cinta pertama mereka sendiri. Okey, saya akan beralih pula kepada kritikan
kritikan sastra yang ketiga yang terdapat dalam novel Laila Majnun ini. Yang pertama ialah kritikan saranan, di mana kritikan saranan ni dia memberikan cadangan sesuatu perkara dalam sesebuah karya, di mana kritikan sastra saranan ni yang dapat dikaitkan dengan novel Laila Majnun ini adalah saya berpendapat untuk memberi cadangan ataupun sarangan dalam memperbaiki kekurangan jalan cerita adalah dengan pekarya ataupun penulis bolehlah memberikan memberi peluang kepada Laila dan Majnun untuk meneruskan percintaan yang telah mereka bina, untuk kita melihat happy ending di pengakhiran penceritaan tersebut. Oleh itu jalan cerita yang telah dilakukan oleh penulis dalam novel ini, iaitu dengan menolak lamaran daripada keluarga Laila, adalah saya fikir tidak relevan, kerana mereka bercinta melalui cinta pandang pertama, dan berkemungkinan kita boleh memberi mereka peluang dalam berjinak dalam perhubungan percintaan mereka, agar sebuah novel itu akan melahirkan pengakhiran cerita yang boleh memuaskan hati para audiens, para pembaca sekalian. Okey, itu merupakan kritikan saranan yang mengikut pendapat saya. Okey, saya akan meneruskan kepada kritikan sastra yang seterusnya, ialah kritikan penilaian, di mana kritikan penilaian ni pengkritik menilai sesebuah karya sastra, iaitu melihat dari segi isi mesej yang ingin disampaikan. Okey, menurut saya mesej yang ingin disampaikan oleh pekarya dalam novel Laila Majnun ni adalah tentang mesej tentang menjaga penghormatan keluarga, mungkin maafkan saya kalau tersilap, tapi saya berpendapat pula mesej yang ingin disampaikan oleh pekarya ini tidak tercapai, di mana pada akhirnya walaupun mereka tidak dapat disatukan dalam sebuah ikatan perkahwinan, namun kasih sayang mereka dibawa sehingga mati. Seperti yang dapat kita lihat pengakhiran cerita dalam novel ini, Majnun meninggal di atas pusalanya Laila. Okey, oleh itu saya melihat dari segi mesej yang ingin disampaikan oleh pekarya adalah tidak sampai, kerana keutuhan cinta mereka itu menyatukan mereka walaupun mereka tidak disatukan sebagai sebuah keluarga. Dan saya ingin mencadangkan bahawa pengkarya boleh menerapkan atau menyambung cerita tersebut dengan tidak menghapuskan watak utama ataupun watak kedua, iaitu Laila dan Majnun sehingga mati. Namun pengkarya juga boleh menyambung cerita mereka bercerai, Laila bercerai dan disatukan kembali dengan Majnun, dan kita boleh melihat progres Majnun apabila disatukan dengan Laila, iaitu kekasih hatinya, dan kita dapat melihat bahawa perkembangan Majnun apabila telah memiliki kekasih gelapnya, kerana beliau antara sebab atau alasan yang dijadikan Majnun itu gila, iaitu Qais itu gila, adalah disebabkan Laila. Maka dengan itu saya fikir kritikan penilaian ini dapat bersesuaian dengan cadangan yang telah saya buat. Sekian saja perbincangan ataupun pencerahan saya berkaitan dengan kritikan sastra serta teori yang dapat saya kaitkan dengan